Jadi tema 3 ni kebanyakan adalah berkaitan dengan kimia. Okey, berkaitan dengan kimia, sains kimia. Okey. Alright. So dalam ni ada 40 soalan. Kalau nak print, print lah. Kalau tak nak print, tak apa. Kamu jawab dia dalam buku latihan. Okey. So dalam ni ada 40 soalan. Cikgu minta kamu semua tolong download kan pula. Tolong jawabkan ke 40 soalan. Okey. Ada yang objektif, ada yang subjektif. Okey. Yang baru masuk Kristina ya. Alright, Kristina, tolong download ni Kristina boleh? Tolong download. Okey, Kristina pergi ke link ni, link cikgu bagi ni. Kemudian download F4 Sains tema 3. Okey. Dan tolong jawab 40 soalan. Cikgu bagi masa 1 jam. Boleh tak? Cikgu bagi masa 1 jam untuk jawab ke semua 40 soalan. Boleh? Buat yang mana semua sekali? 1 sampai 40. 1 sampai 40. Cikgu bagi masa 1 jam. Nah, cukup pula. Jangan risau, senang ini. Senang je. Okay, boleh 1 jam boleh Jadi pukul 6.30 nanti cikgu datang balik boleh? 6.40 cikgu datang balik boleh Okey. Lepas kamu siap, tolong hantarkan kepada cikgu jawapan-jawapan kamu melalui WhatsApp ya, macam itu. Nanti cikgu semak. Okey. Bila cikgu bagi 1 jam tu, tolong pastikan kesemuanya 40 soalan siap. Diisi. Kalau nak skip boleh, tak ada masalah, tapi tolong lepas kamu habis semua dan ada yang kamu skip tadi, pergi balik kepada soalan tersebut dan jawab. Okey? Alright, so bermula daripada sekarang 40 soalan. Bermula daripada sekarang dalam masa 1 jam, okey? Alright. Sementara itu cikgu ada hal dengan pelajar fizikal kat bawah. Okey? Jadi kalau ada apa-apa persoalan nanti cikgu akan tengokkan lah. Pukul 5 dan pukul 6 nanti cikgu akan tengokkan ya. Okey, terima kasih Asfa kerana bagi tahu cikgu. Alright, so hari ini kita akan bincang soalan-soalan berkaitan dengan tema 3 iaitu penerokaan unsur dalam alam ya. Kalau korang nak tahu sebenarnya semua soalan-soalan ini dah keluar semasa SPM 2020. Dia keluar semasa SPM 2020. Okey. Dan soalan-soalannya berkaitanlah dengan kamu punya silibus. Ya. Soalan-soalannya berkaitan dengan kamu punya silibus. Jadi soalan-soalan yang kamu jawab ini semuanya adalah soalan-soalan SPM. So keep that in mind first. So if you answered poorly in these questions in this module, okay, please re-evaluate yourself. Gitu. Okey, maksud cikgu adalah kalau kamu jawab soalan-soalan ini dengan tak okey, jadi cikgu harap lepas ni kamu balik dan renungkan diri sendiri. Tengok cermin, renung diri sendiri. Adakah aku telah buat sehabis baik untuk topik sains ini? Untuk subjek sains ni, okey? Tengok. So jom kita tengok pada soalannya. Soalan yang pertama, rajah menunjukkan struktur atom bagi P, Q, R dan S. Okey, struktur atom bagi P, Q, R dan S. Soalannya, pasangan atom manakah adalah isotop? Okey. So pertama sekali sebelum kamu jawab soalan ini, kamu kena tahu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan isotop. Okey. Apakah itu isotop? Alright. Farihin, cikgu nak tanya Farihin, apakah definisi isotop Farihin? Apakah definisi isotop? Oh ya, definisi isotop Farihin. Nak kejap. Kalau kejap tu nanti cikgu assume kamu buka Google ni.
Mau tanya cikgu Google ni? Tak kan? InsyaAllah tak cikgu percaya kamulah. Definisi isotop. Isotop dia ada proton dan neutron yang sama. Okey. Proton dan neutron yang sama. Salah. Okey. Isotop adalah dua unsur yang sama yang mempunyai nombor proton yang sama, nombor proton yang sama, tetapi nombor neutron yang berbeza. Itu adalah isotop. Okey. So ini adalah isotop. Unsur atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tapi bilangan neutron yang berbeza. Boleh diterima. Okey, terima kasih Farisha. Jawapan yang betul. So ini adalah isotop. Kalau kita bercerita mengenai isotop, maksudnya kita akan bercerita mengenai dua unsur. Bukan dua unsur, satu unsur. Satu unsur, tetapi unsur ini dia adalah unsur yang sama. Satu unsur yang mempunyai nombor proton yang sama. Okey. Apa dah fosforus ni, berapa dia punya ni? Periodic table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 15. Okay. So, phosphorus. Katakanlah phosphorus ya. Phosphorus ada 15 proton. Maksudnya ada 15 elektron ya. Sorry, tak payahlah. Elektron tak payah, tak penting. Okay. Phosphorus dia ada 15 proton. 15 proton. Jadi sebabkan ini juga adalah phosphorus, maksudnya dia ada 15 proton. Okey. Farisha, kalau nombor protonnya berbeza, apa yang berlaku Farisha? Kalau nombor protonnya berbeza, apa yang berlaku Farisha? Mana? Bukan stop tak. Maksud cikgu adalah kalau nombor protonnya berbeza. Contoh, kalau tiba-tiba cikgu buat 16 nombor proton dia. Maksudnya apa? Ada cikgu cakap di awal-awal ni masa kamu tanya apa itu isotop. Kalau ni 15 proton adalah fosforus, kalau 16 proton apa? Kalau 16 proton maksudnya dia sudah tidak menjadi fosforus ya. Maksudnya kalau 16 proton ni dia dah jadi unsur sulfur ya. Itu je. Okey. So dia jadi unsur sulfur, unsur yang berbeza ya. So kalau kita cakap mengenai unsur yang sama, sudah tentulah nombor protonnya adalah sama ya. Yang membezakannya adalah nombor neutron. Nombor neutron. Okey. Okey. So nombor neutron yang ini boleh jadi nombor neutron yang ini adalah boleh jadi nombor neutron yang ini adalah 16 neutron. Okey. Dan boleh jadi nombor neutron yang fosforus yang ini adalah 17 neutron.
Jadi apabila nombor protonnya adalah sama, tapi nombor neutron dia berbeza, maksudnya kedua-dua ini adalah isotop. Dua-duanya adalah isotop. Okey. Tapi untuk isotop, kita tengok, kita namakan isotop tersebut berdasarkan nombor nukleon. Ya, nombor nukleon. Apakah itu nombor nukleon? Nombor nukleon adalah hasil tambah proton dan neutron. So kalau 15 tambah 16 dapat 31 nukleon. Kalau 15 tambah 17 dapat 32 nukleon. Okey? Jadi untuk fosforus ini kita panggil dia sebagai fosforus 31. Manakala yang ini kita panggil dia sebagai fosforus 32. Sorry, bahasa Inggeris pula. Fosforus, okey. Fosforus 32. Ini tadi fosforus 31. So inilah caranya untuk kita identify sama ada kedua-dua ini adalah isotop atau bukan. Ya, kita tengok nombor nukleon kat belakang dia. Ya. Tengok pada nombor nukleon kat belakang. Ini adalah nombor nukleon. Ya. Alright, so dalam soalan tu kalau kita tengok pada soalan, dia nak confusekan kamu berkenaan dengan bilangan elektron. Okey, sebenarnya elektron tidak memainkan peranan pun. Elektron tidak memainkan peranan pun dalam menentukan sama ada ia adalah isotop atau bukan. So kita tengok pada P, Q, R dan S, kita tentukan dahulu berapakah nombor neutron, berapakah nombor proton dan nombor neutron dia. Okey. So untuk P, kita tengok P ada 1 2 3 4 5 6. Okey. P ada 6 proton. Ada 1 2 3 4 5 6 dan 6 neutron. Okey, 6 neutron. Untuk P lah. Untuk Q ada 1 2 3 4 5 6 6 proton. Dan 1 2 3 4 5 6 7 neutron. Jadi untuk P dan Q sudah tentu kedua-duanya adalah isotop kerana nombor protonnya sama tapi nombor neutron dia berbeza. Okey, nombor neutron dia berbeza. Kita tengok pada R dan S pula. R ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nombor proton bagi R adalah 8. Neutronnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nombor neutron dia adalah 9. S pula 1 2 3 4 5 6 7. Nombor proton dia 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nombor neutron dia adalah 7. Jadi pasangan isotop adalah P dan Q. Okey, P dan Q adalah pasangan isotop. Alright, maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis kaca. Bila dia cakap pasal kaca, dalam otak kamu automatik kamu kena tahu apa? Kalau cakap dia pasal kaca, kamu kena tahu pasal topik kimia industri. Kimia industri ya. Silika, betul tu, silika. Kalau cakap pasal kaca, kita kena tahu pasal silika, ya. Ada berapa jenis kaca, Asfa? Ada berapa jenis kaca? Ada 4 jenis, betul. Apa dia? 4 jenis kaca ni, Asfa? 84. Apa yang 84?
Okey. Kaca 8/4. Astagfirullahalazim. Okey, yang first adalah kaca silika terlakur. Okey, yang first adalah kaca silika terlakur. Second, kaca soda kapur. Lagi borosilikat dan plumbum. Kaca borosilikat dan 4 kaca plumbum. Okey. Okey. Kaca silika terlakur, kaca soda kapur, kaca borosilikat, kaca plumbum. Okey. So untuk kaca silika terlakur ni komposisinya adalah silika. Silika. Kaca soda kapur pula terdiri daripada silika, natrium karbonat, dan kalsium karbonat. Kalau borosilikat, silika, boron, oksida, natrium oksida, dan aluminium oksida. Kaca plumbum, silika, natrium oksida, dan plumbum. 2 oksida. Okey. Okey. Untuk kaca silika terlakur. Untuk kaca silika terlakur, ciri-cirinya adalah luksina. Lengai terhadap bahan kimia. Kemudian takat lebur tinggi. Untuk soda kapur, dia punya ciri-ciri adalah luksina, lengai terhadap bahan kimia, takat lebur rendah, mudah dibentuk. Nombor 3, ciri-cirinya adalah luksina, lengai terhadap bahan kimia, takat lebur tinggi, dan tahan perubahan suhu. Tahan perubahan suhu. Dan kaca plumbum sangat luksina, berkilat. Indeks biasan tinggi. Ketumpatan tinggi. Kemudian kegunaan dia.
Kaca silika telaku, kegunaan dia. Kanta. Kanta. Cermin mata, alat memasak. Cermin teleskop. Saya. Okey. Kegunaan soda kapur, kaca tingkap. Mentol lampu. Botol kaca. Cermin. Ni alat masak. Radas makmal. Dan untuk kaca plumber, kaca kristal. Barang hiasan. Prisma. So ini adalah keempat-empat jenis kaca ya. Ini adalah keempat-empat jenis kaca. Alright, so kalau kamu nak salin lah, tak nak salin tak apalah. Okey. Salin lah, sebaiknya salin lah. Okey. So kalau kita tengok pada soalan, jadi cikgu bagi salin Air. Kamu salin dulu, Warna biru adalah komposisi, warna merah adalah ciri-ciri, warna hijau adalah contoh dia. Ataupun kegunaan. Okey dah? Salin? Dah, okey, bagus. So kalau kita tengok pada soalan, dia menunjukkan ciri-ciri sejenis kaca, iaitu mudah pecah dan mudah dibentuk. So antara keempat-empat jenis kaca ni, yang mana mudah pecah dan mudah dibentuk? Mudah pecah dia tak tunjuk. Tapi yang mudah dibentuk satu sahaja, iaitu kaca soda kapur. Banyak-banyak cikgu tulis tu, jawapannya adalah kaca soda kapur. Kaca soda kapur, tak apalah. Okey. Kaca soda kapur ya, kaca soda kapur. Jawapannya adalah kaca soda kapur. Jom kita tengok siapa yang betul. Okey, siapa ni? Tak jawab. Tak jawab. Oh, dia jawab. Okey, Farihin betul. Christina betul. Okey. Asma betul. Okey, dua yang salah. Okey. Saya tu salah. Jawapan nombor satu apa? Jawapan nombor satu tadi, jawapannya adalah P dan Q. Nombor satu P dan Q. Nombor dua kaca soda kapur. Okey. Soalan nombor 3, pernyataan di bawah merujuk kepada satu situasi. Sedikit garam biasa boleh ditambah ke atas permukaan apel yang dipotong. Nyatakan tujuan menambah garam tersebut. Jawapannya adalah melambatkan proses pengoksidan. Okey.
untuk melambatkan proses pengoksidan. Itu je. Okay, melambatkan proses pengoksidan. Bila kita bincang ni, kamu semak sendiri jawapan kamu. Memanglah kamu dah bagi jawapan-jawapan kamu kan. Tapi kalau kamu semak sendiri, kamu bagi tahu cikgu apa kamu betul, senang kan untuk cikgu ni. Senang lah cikgu nak tengok nanti. Okay. Alright. So yang nombor 3 ni jawapannya adalah untuk melambatkan proses pengoksidan. Kalau tulis jawapan je tanpa kepala ayat, dapat ke 2 markah? 1 markah je, 1 markah. Tak ada 2 markah asli. Semua 1 markah. Satu soalan 1 markah. Untuk pengoksidan je boleh ke? Salah. Untuk pengoksidan je salah. Disebabkan pengoksidan lah. Tak, dia disebabkan oleh pengoksidan. Permukaan apple tu dia menjadi warna coklat. Okey? Disebabkan oleh pengoksidan. Tapi bila kita letak garam itu, kita melambatkan proses pengoksidan tersebut. Okey? Dan kalau cukup garam, kalau banyak garam, kita menghalang proses pengoksidan tersebut. Dalam exam sains dia nak jawapan penuh ke? Iyalah, memang kena bagi jawapan penuh lah. Dia ada beza. Kalau kamu cakap kamu nak pengoksidan dan kamu nak melambatkan proses pengoksidan, ada beza. Okey? Ada beza antara kamu nak nombor proton, dia nak kamu kirakan nombor proton dan dia nak kamu kirakan nombor elektron. Walaupun most of the time nombor proton dan nombor elektron adalah sama. Okay, ada bezanya. Sebab tu dipanggil proton satu, dipanggil elektron satu. Okay, walaupun selalunya kedua-duanya nombornya adalah berbeza. Walaupun selalunya kedua-dua nombornya adalah sama. Nombor proton selalunya sama dengan nombor elektron. Selalunya lah. Okay. Tapi kamu kena nyatakan secara terperinci jawapan dia. Baru betul. Okay, soalan nombor 4. Rajah menunjukkan jadual berkala unsur moden yang tidak lengkap. Antara unsur yang berlabel A, B, C dan D, yang manakah bukan logam? So jawapan ini, kalau kamu tengok pada jawapan ini, nombor 1, kumpulan 1 sampailah kumpulan 13 sebenarnya adalah kumpulan logam. Ya. So kalau tengok kat sini, kumpulan 1 sampai kumpulan 1 sampai kumpulan ke-13 adalah kumpulan logam. Okay, sampai sini sebenarnya kumpulan logam lah. Actually kumpulan 14 pun logam juga. 14, 15, 16. Tapi logam dia kat bawah. Okay. Tapi untuk kamu punya silibus, kamu just kena tahu kumpulan 1 sampai unsur 1 sampai unsur 20 sahaja untuk silibus kamu. Okay. Jadi kat sini tak penting. Ni tak penting. Ini tak berapa nak penting untuk silibus kamu tak perlu risau pun pasal benda ni ini tak perlu risau pun. Kamu just tengok unsur 1 sampai unsur 20 sahaja. Iaitu unsur hidrogen, helium sampailah kalsium. Itu je yang kamu perhatikan. Okey. So untuk soalan ini, D itu terletak di unsur 17, di kumpulan 17. D terletak di kumpulan 17, C terletak di kumpulan 12, B terletak di kumpulan 6, A terletak di kumpulan 1. Okey? Jadi jawapan kita adalah D. Kerana kelogaman, sifat logam adalah paling tinggi di sebelah kanan. Sebelah kiri, sorry. Sifat logam paling tinggi di sebelah kanan iaitu pada kumpulan 1. Sifat logam paling tinggi pada kumpulan 1 dan sifat gas paling tinggi di sebelah kanan. Okey. Maksudnya daripada kiri ke kanan, sifat logam dia semakin berkurang. Daripada kiri ke kanan, sifat logam semakin berkurang. Maksudnya
Kumpulan 1 mempunyai sifat logam yang lebih tinggi daripada kumpulan 2. Kumpulan 2 mempunyai sifat logam yang lebih tinggi daripada kumpulan 13. Kumpulan 3 mempunyai sifat logam lebih tinggi daripada kumpulan 11. Dan begitulah. Okey. Tapi kumpulan 18 mempunyai sifat gas yang lebih tinggi daripada kumpulan 1. Kumpulan 17 mempunyai sifat gas lebih tinggi daripada kumpulan 15. Kumpulan 18 mempunyai sifat gas lebih tinggi daripada kumpulan 16. Dan begitulah. Okey, so jawapannya adalah D. Okay, D jawapan dia. So Rajah 5 menunjukkan satu ion natrium. Antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar? Yang manakah tidak benar? Okey. So kalau kita ada bagi pilihan jawapan macam ni, kita tengoklah satu-satu. Atom natrium mempunyai 9 elektron. Jom kita kira berapa elektron dia. 1, 2. Kita kira, kalau kita kira elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Kemudian dia tambah 1. Charge dia adalah tambah 1. Tambah saja tapi sebenarnya dia tambah 1. Kalau ditulis tambah sahaja ni sebenarnya charge dia adalah tambah 1. Okey, Christina, cikgu nak tanya, kalau charge dia tambah 1 maksudnya ion ni dia terima elektron ke ataupun dia derma 1 elektron? Christina. Christina, kalau charge dia tambah 1 ni, maksudnya dia terima elektron ke ataupun dia derma elektron? Terima? Salah. Jawapannya adalah dia derma 1 elektron. Okey? Kalau dia tambah 1, dia derma 1 elektron. Kenapa dia derma 1 elektron? Tolong perhatikan ke depan. Cikgu bagi jawapan dia. Okey, kenapa kalau tambah 1 dia derma 1 elektron? Kerana asalnya, okey, kalau kita tengok asalnya macam ni. Natrium tadi kan? Natrium. Tapi kan dia ada 11 proton. Iyalah sebab itulah dia derma 1 elektron. Okey? Dia macam ni, natrium ni dia ada berapa proton? 11 proton, betul? So natrium ni dia ada 11 proton. Kalau dia ada 11 proton, maksudnya dia ada 11 charge positif. Kalau dia ada 11 proton, maksudnya dia ada 11 charge positif. Okey. Dan dalam keadaan asal, natrium ini dia akan mempunyai 11 elektron. Dalam keadaan asal. Dalam keadaan asal, natrium ini dia akan mempunyai 11 elektron. 1, 2, 10, 11. Okey? Dalam keadaan asal, dia akan mempunyai 11 elektron. Kenapa dia ada 11 elektron? Sebab asalnya dia ada 11 charge positif. Jadi, sebabkan dia ada 11 charge positif, dia akan tarik 11 charge negatif, iaitu elektron yang bercharge negatif. Okey? Adil lah kan? Betul tak? Dia ada 11 charge positif, jadi dia akan tarik 11 charge negatif. Betul tak? Betul tak? 11 charge negatif. Okey? Jadi, untuk mencapai oktet, untuk atom ini, atom natrium ini mencapai oktet, yang mudahnya adalah dia dermakan 1 elektron ni. Dia kasih lepaskan 1 elektron. Bila dia lepaskan 1 elektron, maka petala yang paling luar ini sudah tidak ada. Petala paling luar ni sudah tak ada.
Okay, tak ada ni dah tak ada. Bila dia dah tak ada, so dia akan jadi 10 charge negatif. Okay. Tadi dia 11 charge positif, 11 charge negatif. Jadi total charge-nya adalah 11 tolak 11. Jadi kosong charge. Ataupun neutral. Tapi sekarang ni bila dia gemakan satu elektron, sekarang ni elektron jadi 10 charge negatif. So sekarang ni daripada 11 charge negatif jadi 10 charge negatif. Jadi bila 11 charge positif tambah 10 charge negatif, maka dia akan jadi 1 charge positif. Boleh faham ni? 1 charge positif. Jadi kita punya ion adalah 1 charge positif. Okay? Boleh faham tak? Alright, so soalan ni, atom natrium mempunyai 9 elektron, salah. Sebab dia mempunyai, asalnya dia mempunyai 11 elektron. Okay? Atom natrium menerima 1 elektron, salah. Kerana dia menderma 1 elektron. Atom natrium menerima 1 proton, salah. Kerana proton tidak boleh diterima ataupun tidak boleh diderma. Nah, ingat, kenapa nombor proton dia? Kenapa jadual berkala unsur disusun mengikut nombor proton? Sebab bila nombor proton berubah, unsur pun berubah. Okey? Jadi kalau atom natrium ni menerima 1 proton, maka dia dah tak jadi natrium. Dia akan jadi magnesium. Betul tak? Betul lah. So kalau atom natrium ni menerima satu proton, dia dah tak jadi natrium, dia akan jadi magnesium. Atom natrium kehilangan 1 elektron, betul. Kerana dia menderma 1 elektron, jadi dia kehilanganlah 1 elektron. Jadi jawapan yang tidak benar adalah 2, 3 dan 4. Okey, siapa betul kat sini? Siapa betul kat sini? Tak jawab soalan 5. Satu je tinggal. Semua saya jawab. So seorang pun tak ada jawab Ya, 2, 3 yang 4. Tak, dia tanya soalan ni yang manakah tidak benar. Yang manakah tidak benar, bukan yang mana yang benar Kalau yang mana yang benar, satu je yang benar, iaitu nombor 1 tu, atom natrium kehilangan 1 elektron. So yang tidak benar adalah 2, 3 dan 4. Yang Farisha jawab? Yang Farisha jawab. Bukannya 2, 3 dan 4 Farisha jawab. Ini Kristina. Farihin. Yang Farisha jawab semua kali Oh, tak ada. Oh, ada pangkah lah kat sana. Oh, Rajah tu pula. Okey, sorry. Nak tangkap gambar ke depan. Oh, sila. Sekejap. Sila. Baik. Oh, Farisha je betul. Bagus Farisha. Hebatlah Farisha ni. Memang penyelamat. Kita ada 5 minit lagi. Tak apalah, nanti minggu depan hari Sabtu kita akan bincang yang selebihnya Cikgu rasa nak bagi hadiah lah pada yang betul, yang paling banyak betul ni. Boleh tak? Okey, soalan nombor 6. Okey. Soalan nombor 6, apakah fungsi atom T?
Apakah fungsi atom T? Jawapannya adalah apa dia? Jawapannya adalah untuk menghalang atom tulen daripada menggelongsor dengan mudah. Okey. Untuk mengurangkan penggelongsoran atom boleh tak ada masalah. Untuk mengurangkan penggelongsoran atom boleh diterima jawapan kamu. Untuk menghalang atom tulen daripada menggelongsor boleh, tidak ada masalah. Okey. Yang penting kamu cakap menghalang ke, mengurangkan ke, lepas tu kamu tuliskan menggelongsor. Atom menggelongsor dengan mudah, betul. Betul. Itu adalah fungsi alloy, itu adalah fungsi atom T. Atom apa tu? Manalah cikgu tahu. Ya, cakap boleh jadi macam-macam lah. Boleh jadi besi dengan karbon untuk menghasilkan keluli. Boleh jadi kuprum dengan timah untuk menjadi gangsa. Boleh jadi apa lagi? Tak kisah, boleh jadi aluminium, kuprum dengan zinc untuk jadi loyang. Okey? Alright. Tak kisahlah apa So soalan nombor 7, antara berikut bahan manakah mengandungi silika sebagai komponen utama? Okey, ni cikgu nak kamu semua jawab. Tolong jawab kat cikgu jawapan ini. Senang sangat ni. Apa jawapan nombor 7? Alamak, ada juga salah. Ada juga salah Jawapannya adalah A. Jawapannya adalah A. Jawapannya A. Jawapannya. Okey. A itu adalah kaca A itu adalah cermin. Cermin ni diperbuat daripada silika. Selebihnya tu diperbuat daripada apa? Cikgu ni rock ke? Boleh tahan ke? Sekejap. Cikgu tanya dahulu. A adalah diperbuat daripada silika sebagai komponen utama. B, C dengan D diperbuat daripada apa? Bingkai. B, C dengan D. Bukan bingkai. B, C dengan D itu dibuat pada apa? D itu dibuat pada apa? Polimer, betul. B, C dengan D itu diperbuat daripada polimer. Actually C itu diperbuat daripada leather lah mungkin kan. Cikgu tak tahulah. Cikgu yang anggap C itu diperbuat pada getah B, C dengan D diperbuat daripada polimer. Ya, iaitu getah lah. Dia punya bahasa kampungnya adalah getah lah. Okey, soalan nombor 1 jawapannya adalah P dan Q. Soalan nombor 3 soalan nombor 3 kerana untuk menghalang untuk mengurangkan pengoksidan. Okey. Pengoksidaan apple. Itu jawapan dia. Okey, Asfa, boleh? Okey, soalan 8 sampai soalan 40 kita akan bincang pada hari Sabtu, okey? Kita akan bincang pada hari Sabtu. Ingatkan cikgu cikgu takut cikgu lupa pula. Okey? So itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye semua. Jumpa lagi hari Sabtu. Cikgu N Naimi. Asfa, cikgu N Bye Naimi. Jumpa hari Sabtu Naimi. Bye. Bye. Cikgu N boleh?